Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada waktu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian kita di waktu yang ada ini. Mungkin ada juga di kalangan tuan-tuan yang ingin melaksanakan ibadat khusus, teruskanlah selawat atas Nabi, berzikir dan sebagainya. Untuk mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, kita petik daripada beberapa potong ayat Al-Quran yang insya-Allah fokus kita pada perbahasan tentang as-sabru wa syukru. Dua-duanya bahasa Melayu, sabar dan juga syukur. Dan sabar dan syukur ini kemuncaknya adalah redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita redha pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pun akan redha pada kita lah. Baik. Orang mukmin, al-mu'minul 'arif bidinihi yuqbilun ni'ama bisyukri wal masaiba bisabri. Seorang mukmin yang arif, yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepadanya dengan rasa syukur, serta menerima musibah yang Allah taala timpakan ke atasnya itu dengan rasa sabar. Jadi syukur dan bersabar. Syukur di atas nikmat, sabar di atas musibah yang menimpa. Dan itulah kelebihan yang ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan tentang orang yang beriman itu, siapa dia tuan-tuan? Orang yang apabila dia dikurniakan rezeki, syakar, dia akan bersyukur. Dan apabila dia ditimpa dengan musibah, maka dia adalah orang yang bersabar. Sebab itu Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah, sungguh menakjubkan. Dapat je nikmat, dia bersyukur. Ditimpa musibah, dia bersabar. Tetapi manusia ni tuan-tuan, secara tabi'inya Allah Subhanahu wa ta'ala cipta dalam diri kita ni nafsu. Dan nafsu itulah yang membentuk kebanyakan diri kita, kecuali illa man rahima rabbi, kecuali orang yang Allah Ta'ala kasih pada dia, maka dia selamat daripada benda ni. Maknanya dia tidak akan bersyukur, dia tidak akan bersabar kalau tidak diberikan bimbingan dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Manusia itu Allah Ta'ala cipta padanya ada nafsu. Wa nafsin wa ma sawaha. Ini ayat yang biasa kita dengar. Demi jiwa dan juga apa yang tercipta padanya. Dalam jiwa kita ni ada syahwat, keinginan. Dalam bahasa Melayu kita ni sebut nafsu, syahwat, dua sekali lah. Wa nafsin tu orang Melayu kata nafsu. Dalam nafsu kita tu, dalam jiwa kita tu ada syahwat, keinginan yang sukar untuk dibendung, kecuali kalau dia diselamatkan oleh Allah. Macam mana cara nak diselamatkan oleh Allah? Dengan cara dia beriman kepada Allah dan dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam solat subuh kita minta pada Allah, Allahumma hdina, ataupun Allahumma hdini fiman hadait.
Ya Allah, Engkau berikanlah hidayah kepada kami ataupun kepada aku seperti mana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang telah mendapat hidayah. Maka saat itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana secara umumnya manusia itu disebutkan oleh Allah dalam suratul Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sesungguhnya diciptakan dalam keadaan al-halaq. Halaq ni gundah gulana, kan? Semua tak kena. Dapat nikmat banyak, dia gelabah, tuan-tuan. Itu yang jadi boros beli tak tahu punca tu, kan? Bila tak ada nikmat, paling dahsyat bunuh diri, kan? Dia jadi tekanan, dia tak tahu kata sekejap je Tuhan uji dia, dia lupa. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah SWT. Idza massahu syarru jazua, bila ditimpa dengan kesulitan, kepayahan, jazuk, jazak ni dia gelisah. Kenapa kena uji ni? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan aku diberhentikan kerja? Contohlah, na'udzubillah, tuan-tuan, ya. Kenapa begitu, kenapa begini? Kan, jazuk, al-jazak. Wa idza massahul khairu manu'ah, apabila dia diberikan kebaikan, manu'ah, dia kedekut, dia simpan, dia tak bagi ke orang, tak kongsikan. Ataupun dia gunakan untuk diri dia sendiri tanpa melihat kepada orang lain. Dia boros, dia lupa diri, dia bangga dengan nikmat yang dia ada. Sedahsyat manusia iaitu orang yang apabila diberikan nikmat kepadanya, dia lupa diri dia. Qarun, kan? Ni orang-orang yang lupa diri. Disebutkan oleh Allah nama mereka dalam Al-Quran supaya menjadi peringatan untuk kita. Itu manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ada di kalangan mereka orang yang terselamat daripada dua sifat ni. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan solat. Sebab itu solat kita ni tak tahu ada tidak. Ni ada. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita daripada melakukan fahsya, benda yang tak baik, wal munkar, benda keji. Benda fahsya, benda keji, munkar, benda yang tak baik lah. Dua-dua lebih kurang seerti lah, tuan-tuan. Tapi sebelum tu kita baca ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa arahan Allah Ta'ala pada ayat tu? Wa aqimis salah, dan dirikanlah oleh engkau akan solat. Sebab jaminan kepada orang yang mendirikan solat, kita baca tu, jaminan kepada kita untuk tidak gundah gulana, untuk tidak rasa kedekut ketika mana kita diberikan nikmat, dilimpahkan nikmat yang banyak. Solat, baik itu solat menjadi rukun Islam yang tak boleh ditinggalkan. Macam mana masalah yang menimpa kita pun tak boleh kita tinggalkan solat kecuali dalam 3 keadaan. Ni ustaz-ustaz kita sebut, tuan-tuan pun tahu. Kesimpulannya, 3 keadaan ni apa dia? Tak ada akal. Sama ada gila ataupun apa panggil, koma, yang lama tu kan, ataupun terlupa. 3 ni orang yang dicabut sekejap dia punya ingatan. Terlupa pun salah satu daripada kategori tercabut seketika ingatan dia, sebab dia terlupa, kan? Jadi tuan-tuan, nak selamat daripada benda yang kita sebutkan tadi, solat je. Orang fikir apa formula untuk membaiki umat, buat motivasi, tak salah lah, buat motivasi bagus lah. Buat itu, buat ini program, kita pun hantar anak-anak kita pergi bayar yuran sebagainya. Rupa kunci dia satu je, tuan-tuan, solat je. Anak kita ada masalah, saya ada anak, tuan-tuan pun ada anak, kan?
Ada masalah, awak jadi liak sangat ni, kan? Orang Kedah kata, saya orang KL tuan, tapi cakap Kedah. Kenapa jadi buas? Tak boleh kawal ni. Cari kunci dia solat rupanya. Sangkut kat situ ya. Sebab itulah ketika mana orang yang mendirikan solat dengan sempurna, Tuhan janjikan dengan penuh penegasan, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh Tuhan kata, telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa? Dia ada lebih kurang 11 ayat dalam surah Al-Mu'minun tu. Kita ambil satu je. Apa dia tuan-tuan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ketika mana dalam solat mereka ni khashi'un, khusyuk. Payah benar nak faham khusyuk ni. Kita duk cari apa makna khusyuk. Saya duk cari, saya pun tak tahu juga khusyuk ni macam mana. Semayang kena pejam mata ke? Kan? Kalau orang ketuk pintu, macam mana kita keluar rumah terbakar, takkan nak steady dalam solat, duduk. Kan? Tadi masa rumah terbakar, tengah buat apa? Tengah solat. Tak khusyuk, tu lari keluar tu. Ular datang kat depan kita kan, tengah solat. Aku khusyuk ni. Jadi kalau berhenti solat ni tak khusyuk pula kan. Kita pun duk cari apa makna khusyuk ni. Sehinggalah saya terjumpa satu buku yang ditulis oleh salah seorang daripada pensyarah. Dia punya bidang adalah tentang sains sukan. Saya tak ingat nama dia tuan-tuan. Masa banjir baru ni habis, buku tenggelam habis lah. Tapi sempatlah baca tulisan tu, sangat menarik. Dia kata khusyuk ni, saya pernah kongsikan jugalah dengan sebahagian tuan-tuan dalam kuliah bulanan kita kan. Khusyuk itu ialah orang yang fokus. Dia fokus. Sebab itu orang yang ketika mana dia solat, dia fokus dengan solat dia, dia orang berjaya. Tuan-tuan letaklah kalimat fokus dekat mana pun, tuan-tuan akan berjaya. Orang meniaga kan, minta maaf lah kalau ada yang meniaga kecil-kecilan, saya pun meniaga kecilan juga. Kita rasalah perasaan tu. Dulu saya meniaga tu, meniaga ni, meniaga kerongsang. Orang meniaga kerongsang, aku pun nak meniaga kerongsang. Orang meniaga bihun goreng, kita pun nak meniaga bihun goreng. Orang meniaga buku, kita pun nak meniaga buku. Lah kali tak tahu nak meniaga apa kan. Keluar iklan, ada apa nama ni, pameran buku, kita pun kelang kabut cari buku, nak meniaga buku kan. Keluar ada satu program karnival, siapa yang nak jual makanan, kita pun daftar nama, jual bihun goreng, jual sosis, jual kan, nak meniaga juga. Ada satu program dekat, dulu ingat, dekat LHDN KL. Ada satu program untuk usahawan. Nak meniaga apa? Kerongsang. Kita pun daftar, isilah kerongsang. Belilah kerongsang banyak-banyak, lepas tu buang, tak habis. Tak fokus nak meniaga apa. Orang yang fokus dalam perniagaan, dia akan berjaya. Kalau kosmetik sampai sudah kan. Kalau dia meniaga buku sampai sudah. Kalau dia fokus. Sukan, ada seorang penganalisa sukan, dia sebut ketika mana Chong Wei lawan dengan Lindan. Saya selalu bagi contoh ni sebab saya dengar dalam buku tu juga sebut contoh tu. Seorang ahli sukan, ketika mana contoh Chong Wei, dia lawan dengan Lindan berapa kali perlawanan dan majoritinya dia kalah. Sebab apa? Tuan-tuan tengok perangai Lindan bila dia main, kadang-kadang dia betul tali kasut dia kan. Sekali lagi dia bola elok lagi, dia minta tukar bulu tangkis tu. Sekali lagi dia buat minta izin nak lap peluh dia. Chong Wei tengah semangat, dia pikir saja aku nak smash je, tapi dah hilang fokus. Akhirnya kalah, lawannya tu jadi terus jadi kalah. Jadi mindset dia, aku lawan ni aku kalah. Cuma adalah beberapa kali dia menang. Tuan-tuan tengok Malaysia lawan Thailand baru-baru ni, yang Malaysia kalah 3-0. Gol pertama masa 0-0 tu okey lagi lah.
Kena gol pertamanya, Thailand buat jatuh, sekali lagi dia buat sakit seorang, kena langgar sikit dah sakit, dah kacau dah. Kena gol kedua, lagi kacau. Masuk gol ketiga habis, pakai nak bergaduh dah tuan. Hilang fokus. Kerana fokus itu memberikan kejayaan pada kita. Baik itu orang yang berjaya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka orang yang salat yang disebutkan tadi, mereka adalah orang yang terselamat daripada al-jazak dan juga al-mana'. Jazak ni al-mana' ni kedekut. Jadi ketika mana kita hidup di dunia ini, ada dua benda yang Tuhan tuntut daripada kita, daripada saya, semua kita. Pertama, asyukru. Yang kedua, as-sabru. Syukur, dapat nikmat banyak, syukur. Kena potong gaji, sabar. Semua tuan-tuan mungkin pernah rasai saat kena potong gaji, mungkin, wallahu alam lagi. Mungkin di kalangan kita ada ketikanya dibuang kerja, sabar kan? Tapi dengan syukur dan juga sabar itulah menunjukkan seseorang hamba itu redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia redha kepada Allah, agak-agak tuan-tuan apa dia? Tuhan akan redha dia. Tuhan balas balik dengan redha. Selangkah, kata Nabi SAW, kita menghadap Allah Ta'ala, beribu langkah Tuhan akan bersama dengan kita. Lalu dibuat nasyid pun oleh satu kumpulan nasyid. Selangkah kepada Allah, 1000 langkah Allah kepada kita. Itu daripada hadis Nabi SAW. Kita redha kepada Allah, Allah redha kita. Bila Allah redha kita, tuan-tuan, bila Allah redha kita, maka segala-galanya Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Minta apa pun, aku bagi ya. Jangan takut. Kita ayah sayang sungguh ke anak ni. Anak kita ni dah, Masya Allah, kena pula bongsu. Dia anak ni tak apalah, bongsu pun tak apalah, tak boleh lawan lah dengan martabat cucu tu kan. Ni depan-depan semua majoriti ada cucu lah kan. Tahulah perasaan tuan-tuan kalau ada cucu. Saya dah tengok lah pakcik-pakcik, makcik-makcik yang belajar dengan saya bahasa Arab kan, online, belajar online, terlupa tutup mic tuan-tuan. Tepilah. Marah elok Siapa? Cucu. Tu kalau anak macam mana tuan-tuan? Pang. Tu kalau anak kan. Cucu dia lain sikit. Saya tak tahulah, saya tak ada cucu. Tapi tengok gelagat orang tua kita, dia punya layan cucu tu, ya Allah. Nak gula-gula, ambil kan. Nak mainan apa drone kan, mahal sikit lah, ambil lah. Drone. Anak minta tak nak dapat drone kan. Nak kamera yang apa panggil 360, 360, ambil lah. Itu cucu tu. Kenapa? Redha. Allah lagi hebat. Walillahil mathalul a'la. Bukan nak samakan Allah dengan tuan opah kita, tak. Tapi Allah Ta'ala lagi hebat bila mana dia redha pada kita. Dia akan bagi apa saja yang kita mahukan. Penting asyukru was-sabr. Itu tanda kita redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana seorang mukmin dia mendapat sesuatu nikmat, dia syukur, apa janji Allah? Ni tuan-tuan hafal ayat ni. La in syakartum la azidannakum. Pasti aku akan tambah. Ada di kalangan tuan-tuan belajar sikit bahasa Arab, la azidannakum, ada haraf taukid, haraf penegasan kat situ. Ni macam nak ngajar bahasa Arab. Nak beritahu kata pasti aku akan tambah. Kalau Allah Ta'ala kata tak sebut, andai katalah dalam ayat itu Allah tak sebut pun pasti aku akan tambah, agak-agak tambah tak? Tambah juga. Sebab Allah punya sifat la yukhliful mi'ad, dia tidak pernah memungkiri janji. Kalau dia tak sebut dengan haraf penegasan pun, dengan sebutan penegasan pasti pun,
tetap dia akan tambah. Bahkan andai kata dia tak sebut pun macam tu, tetap dia akan berikan. Buktinya apa? Buktinya orang yang tidak beriman kepada Allah dapat nikmat tak tuan-tuan? Tetap dapat nikmat. Berapa ramai manusia yang kufur dengan Allah Ta'ala. Di kalangan kita ni, saya ada salah saya, tapi tetap dapat hirup udara secara percuma. Ni buat maksiat macam-macam ni, tapi dalam maksiat tu, tengah dia berzina, tetap dia dapat pernafasan. Tengah dia duduk tolong arak tu, masih lagi boleh bernafas. Dia merasai kelazatan arak, tak tahulah lazat ke tidak, Allah Alam tak nak rasa. Dia merasai kelazatan daging khinzir, pernah rasa? Tak pernah rasa, tapi orang kita tak tahulah sedap ke tidak kan, sebab orang dah makan. Ketika mana dia melakukan perkara yang haram, waktu itu masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Ta'ala. Maknanya la azidannakum tu, kalau tak disebut sekalipun oleh Allah Ta'ala, tetap kamu yang kufur dapat nikmat. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala sebut. Maka nak dapat janji yang disebut oleh Allah Ta'ala itu, apa syarat dia? Syukur. La in syakartum, kalau kamu bersyukur. Apa jawapan dia? La azidannakum, pasti aku akan tambah untuk kamu. Itu bila kita baca Quran, bila ada ayat tergantung ni pun belajar bahasa Arab kan sikit. Kita ada ayat tergantung, ada ayat pelengkap ni. Mungkin setengah tuan-tuan faham. Kalau kamu bersungguh-sungguh dalam ulang kaji, apa jawapan dia? Apa pelengkap dia? Dah bersungguh-sungguh, jawapannya ialah berjaya. Kalau kamu bersyukur, jawapannya kamu pasti akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur, Tuhan tak kata aku tarik balik, Tuhan tak kata aku rampas balik, Tuhan tak kata aku bakar harta tu, tapi Tuhan sebut secara umum, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku ni dahsyat, jangan main-main. Jadi setiap kali Allah Ta'ala sebut benda yang baik, pasti diselitkan dengan benda yang tak baik. Bila mana Allah Ta'ala sebut benda yang tak baik, pasti diselitkan dengan benda yang baik. Supaya apa? Manusia yang selalu lupa, saya ni tuan-tuan, kita semua ni yang sering kali lupa ni, kita akan ingat balik, oh gini, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatan untuk diri saya, syukur dan juga bersabar, itu adalah kunci kejayaan kita, untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan ya. Moga-moga bermanfaat untuk saya dan juga tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.